Faham tak ni? Betul. Masalah dia apa tau? Masalah istidraj ni dia tak berasa. Dia tak berasa. Anak-anak kita pun sama. Ya Allah, tolonglah bagi anak, tolong bagi anak, kali beranak. Muntah-muntah beranak. Saya tentu alhamdulillah baru 8 anak saya. Cucu seorang, ada cucu dah. Tua dah rupanya. Saya Jamat, tuan-tuan. Subhanallah. Dulu kalau nak tahu isteri saya mengandung, saya muntah dulu. Dia rasa lama tak main period ni apa. Dia tengok saya. Abang pening-pening tak muntah-muntah? Kata kalau pening-pening muntah tu dia mengandung lah tu. Subhanallah. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang, tuan-tuan, waktu tak dapat anak minta ke Allah. Bangun qiyam mulai minta ke Allah. Lepas dia dapat anak, apa jadi? Masjid tak main dah. Masjid tak main dah. Dan dia berasa selesa bagi alasan anak dia tu dia tak pergi masjid. Faham tak ni? Ni geng-geng kita apa dah? Duduk main mengaji. Lama tak nampak malung lah ni. Pasal apa? Cucu. Anak dapat cucu seronok lah, dapat cucu, ya Allah. Bagilah mak timbang cucu dulu sebelum mak pejam mata. Tiap malam pejam mata dia menguruh-nguruh lagi. Tuan-tuan sallallahu Muhammad. Dapat cucu hilang royu bulu royuk kuliah tak main dah. Pasal apa ni? Sibuklah bela cucu. Hujung usia nak buat ibadat, tapi disibukkan dengan cucu dia. Nasihat simat. Nasihat simat. Cucu tu jadi berkat sepatutnya, tapi jadi istidraj kat dia. Dia makin jauh ingat ibadat. Dapat anak. Hari tu qiyamul lail, ya Allah bagi anak. Lain ni sembahyang subuh pukul 8.30 pagi. Pasal apa main subuh 8.30 pagi tu? Tak boleh lena, anak malam-malam menangis. Salih alaihi Muhammad. Salahkan budak tu. Anak kecil. Suami tak pergi masjid lama dah, pasal apa? Anak kecil. Tuan-tuan semua, anak dia jadi ujian kat dia. Kalau boleh anak dia cakap, aku pula yang salah. Dulu minta bukan main. Patutnya bila Allah bagi nikmat, kita makin dekat dengan Allah. Tapi Allah bagi nikmat, menjauhkan dia daripada Allah. Itu maksud dia apa? Istidraj. Saya nak tanya, orang yang bagi alasan anak kecil yang dia tak boleh nak buat ibadat, dia rasa salah tak? Dia rasa bersalah tak dengan alasan dia anak kecil? Tuan-tuan. Dia tak rasa bersalah. Dia rasa macam alasan tu paling kukuh sekali dalam dunia. Dan semua orang kena terima alasan tu. Aku anak kecil kot. Takkan anak kecil pun nak pergi masjid ke? Takkan aku anak kecil pun suami aku nak pergi masjid juga? Tidak masjid, tuan-tuan. Dia menggunakan alasan tu, dia rasa alasan tu alasan paling kukuh sekali. Ini istidraj. Bahaya tuan-tuan, jangan main-main. Sallallahu alaihi Muhammad. Dipaham tuan-tuan? Dia panggil tipu daya istidraj. Sallallahu alaihi Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, baik. Kita nak skip terus, nak masuk kepada bahagian kedua. Bagaimanakah cara untuk kita mengundang rahmat Allah SWT? Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Kita buka terus pada muka surat 44. Saya simak. Yang lain tu baca sendirilah, nak syarah buku ni habis kira berhenti pukul 2 petang lagi. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, cara untuk kita mengundang rahmat di sisi Allah. Rahmat ni kasih sayang, ingat? Bersifat kasih sayanglah sesama mukmin. Dia panggil apa? Ihsan. Ihsan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut dalam Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, yakni kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan, yakni supaya diterima oleh Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada al-muhsinin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang cuba untuk memperbaiki amalan dia. Surah Al-A'raf ayat 56. Ihsan ada dua. Yang pertama ihsan dalam ibadah, yang kedua ihsan dalam muamalah.
Ihsan dalam ibadah ni apa? Ihsan dalam menjaga hubungan kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah. Ada kena ada ihsan. Ihsan dengan Allah ni sebagaimana Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguh Dia melihat kamu. Jadi nak faham ihsan dalam ibadat kepada Allah ni macam mana? Dua peringkat. Keluar daripada dua peringkat ni, takut tak ada ihsan dalam ibadat. Nak pastikan Allah terima ibadat kita, kena ada ihsan. Peringkat pertama dia panggil musyahadah. Musyahadah ni kita buat ibadat macam kita nampak Allah duduk depan mata kita. Bukan nampak zat Allah tu. Itu jadi syirik khurafat. Dia nampak salli ala sayyidina Muhammad kebesaran Allah dalam ibadat dia. Faham? Boleh berasa tak? Kita tak sampai makam ni tuan. Confirm kita tak duduk makam ni. Faham tak Ustaz? Orang-orang tertentu ya Allah pilih yang dapat makam musyahadah dalam ibadat. Paling tidak peringkat kedua, nama dia muraqabah. Muraqabah ni apa? Dia berasa Allah duk tengok dia dalam ibadat dia. Kita rasa tak benda ni? Tuan-tuan, kita tak berasa kan? Kita tak berasa. Sebab tu kita lengah dalam ibadat. Tuan-tuan tahu tak? Nak tahu kita ada muraqabah ataupun tidak dalam ibadat kita ni, tengok ibadat kita waktu seorang-seorang dengan waktu ibadat kita waktu duduk di masjid ataupun dengan orang. Kita boleh tahu. Duduk di masjid, elok pakaian cantik, pakai kain telekung lawa. Ni. Renda-renda, kerawang meleret. Oh tu, pergi masjid. Orang lelaki-lelaki pakai baju Melayu cantik, pakai kain plekat matching dengan baju, pakai jubah, pakai songkok, pakai ketayak, ke serbat pergi masjid. Bayang di rumah? Sana. Mai tadi bukan main kerawang meleret, bayang di rumah lalat berderet. Itu tuan tak buatlah, saja saya kata saja. Yang jenis tak lalat berderet ni bukan pasal apa, dia jenis rajin semayang. Orang rajin semayang ni sampai tak sempat nak sangkutkan telekung dia tu, jenis main selepas semayang je, lepas dia bulat elok. Lepas tu sekali senang kan, sekali nak semayang balik, masuk kaki balik, tarik balik Allah. Rajin semayang. Tuan-tuan sekalian semayang. Tak ada. Sama di rumah tuan-tuan, kita semayang lagi-lagi macam mana? Di masjid bukan main punya cantik tuan-tuan. Pergi masjid, semayang di rumah, pakai baju tu je, baju pagoda. Apa pun hilang lah, tinggal goda je. Berlubang macam kena tembak Israel tu. Tuan-tuan, subhanallah. Pasal apa kita double standard? Pasal apa kita double standard lah semayang kita? Pasal apa kita di rumah kita semayang selekeh tuan-tuan? Bukan sakat pakaian, perbuatan pun sama. Semayang di masjid bukan main kita tuan-tuan, kita semayang elok je. Subhanallah, subhanallah. Di masjid. Di rumah bala hamlah kebal. Tu bunyi ke Ustaz, kadang tak bunyi langsung. Masih padiin tu. Sebab kita tak ada sifat muraqabah. Kalau kita duk anggap Allah duk melihat atas setiap ibadat yang kita buat, hang buat pilah seorang kan, buat pilah ramai-ramai kan, depan orang kan, waktu seorang-seorang kan, duduk di rumah kan, duduk di masjid kan. Sebab kita menghadap Tuhan yang sama dan Allah duk perhati ibadat kita. Kita cuba untuk khusyuk. Pasal apa? Pasal Allah duk tengok kita. Bukan sekadar Allah tengok zahir perbuatan, Allah tengok sampai ke dalam hati. Menjaga. Sayyid Muhammad. Yang benar-benar kena didik. Kita kena ajak, kita kena asuh. Faham tak? Beli kain telekung yang mahal-mahal tu. Siti apa paling mahal kali dah ni? Kan? Beli kain telekung mahal-mahal tu. Saya tanya, ni berapa harga ni? 220. Masya Allah. Ni mesti khusyuk kan kalau pakai ni? Yalah Ustaz, dia kata. Dia sedap je Ustaz. Oh sedap, okey tak apa. Saya tak tahu. Kita kena macam beli ni, suami kita pergi beli jubah yang paling mahal sekali tu, yang cantik sekali tu. Faham tak Ustaz Syahmat? Macam seorang ulama, seorang ahli abid tu, dia beli
Satu jubah yang harga dia tuan-tuan punya mahal. Yang tu dia gunakan untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita beli satu jubah yang paling cantik, yang paling mahal, iron elok-elok, buh, minyak wangi apa semua, sangkut cantik-cantik. Yang ni untuk waktu kita qiyamul lail, waktu kita duduk sorang-sorang menghadap Allah. Faham tak? Tuan-tuan sekalian, beli kapet tu tak usah beli sejadah biasa ni, beli kapet tu pi nilai 3. Tak tak? Pi beli kapet tu, kapet apa, kapet Korea apa yang jenis yang kita sujud tenggelam. Tak tak? Pukul 5 pagi sembahyang tahajud sedap-sedap duha. Sedap sangat ada lena kat dalam tu.